Tuan-tuan, hari ini saya membuat video untuk membahaskan satu tajuk yang saya pilih sendiri, iaitu aku. Okey, jadi kita tengok dulu apa maksud aku dalam Kamus Bahasa Melayu. Aku, ya. Jadi yang penting, yang pertama ialah kata ganti nama diri pertama. Okey, yang selalu digunakan dalam perhubungan yang akrab antara sesama kawan dan antara manusia dengan Allah, tetapi agak keras jika digunakan ketika berbicara dengan orang yang harus dihormati. Beraku, menyebut aku sebagai kata ganti nama diri pertama tidak sopan jika kita apabila bercakap dengan orang tua. Okey, tuan-tuan, ini dari sudut orang Melayu Malaysia lah. Menggunakan perkataan aku ni jadi tidak sopan untuk guna untuk kepada orang tua atau orang yang lebih itu hormatilah. Dia lebih kepada kawan-kawan, tapi tidak kepada macam orang Indonesia Sabah. Dia menggunakan kata ganti aku ni kepada mak, bapa dan orang-orang tua, dan pada mereka membahasakan diri aku itu tidak kasar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jadi di sini saya nak buat satu lagi ni. Okey, aku ni juga ialah kata dasar kepada mengaku atau mengakui. Kita tak perasan yang rupanya mengakui dan mengaku ni kata dasar dia ialah aku. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk ke dalam topik yang saya ingin bincangkan tentang aku. Okey, di sini kita akan biasa berjumpa dengan orang-orang yang suka berbincang tentang tasawuf, hakikat, marifat ni akan menggunakan perkataan atau dialog ni, ya. Carilah aku di dalam aku berlindung dalam, aku berselindung dalam terang. Okey. Saya secara peribadi, ayat ini sangat tidak kena lah dalam topik perbincangan sebagai tasawuf atau makrifat hakikat. Okey, bukan tentang ayat ini, apa maksud ayat ini, tapi yang saya nak tekankan, ini aku ini siapa? Okey, aku ni, perkataan aku ini dalam ayat ini apa dia? Siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kepada tuan-tuan yang kononnya makrifat ni adalah rahsia, sekarang tahun 2021 ni pun dah tak payah katalah benda ni rahsia. Jika kita type saja dalam internet, kita boleh jumpa sumber-sumber ni sangat-sangat banyak, dan yang membincangkan hal ini pun sangat-sangat ramai. Dah bukan lagi rahsia, ya. Mereka-mereka yang kata ni rahsia ni dah bukan lagi rahsia. Kadang-kadang bila kita
dengar dalam YouTube kadang kan, ada ustaz-ustaz ni bila nak cakap, kalau nak masuk dalam bidang, dalam bab-bab ni, dia kata, ni rahsia ya, saya nak beritahu ya. Minta maaf lah ya. Benda ni bukan lagi rahsia. Dah material ni dalam internet, bahan bacaan dah sangat-sangat banyak. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tengok ni antara tulisan-tulisan dalam internet yang saya jumpa lah. Sebenarnya banyak, tapi yang ini yang sempat saya jumpa. Okey, kita tengok ni kan. Sama dengan cari aku di dalam aku kan. Jadi dekat sini banyak lah tentang apa dia tulis ni, macam-macam lah dia petik daripada mana kan. Okey. Jadi saya ingin mempertikaikan ayat ni datang daripada mana ya? Siapa yang mula-mula keluarkan ayat ni? Kalau aku ini Allah, kan? Aku ini insan. Jadi siapa yang mengucapkan dialog ni? Carilah aku di dalam aku. Aku berlindung di balik terang. Siapa? Okey. Kita ambil yang ini dulu. Dia kata, aku ni insan. Okey. Jika ayat ini dilafazkan oleh aku insan ini, tak ada masalah. Sebab siapa-siapa boleh cakap begini. Tapi kalau ayat ini datang daripada aku yang ini, aku Allah ini masalah besar. Okey. Masalah dia ialah, kalau dia datang daripada Allah Ta'ala, dari mana ayat ini dipetik? Okey. Sebagai orang Islam, kata-kata Allah ini datang daripada Al-Quran. Okey. Itu sumber Al-Quran. Itu Allah berkata. Kedua, datang daripada hadis. Tapi hadis ni taraf dia kursi. Hadis lain tu itu Nabi Muhammad yang bercakap, tapi kursi ni lain sikit. Dia kata-kata Allah juga, tapi bukan diletak sebagai ayat Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baiklah tuan-tuan, sekarang kita tengok satu yang orang ni tulis ya. Dia kata sini ada maksudnya, ni ayat dia lah. Maksudnya, manusia itu adalah rahsiaku dan aku adalah rahsia itu sendiri. Okey, dia claim ini adalah hadis qudsi. Okey. Sekarang ni siapa yang terbaik untuk menulis hadis, dia mesti tulis, walaupun dia qudsi, dia mesti tulis dia dapat daripada mana ni. Hadis qudsi ni dia petik daripada siapa yang meriwayatkannya ni. Daripada kitab mana? Kalau contoh yang biasa kita dengar, biasanya dia petik satu hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, okeylah. Kan? Itu tak berapa proper lagi. Kalau lagi bagus, kita terangkan dari kitab mana, apa semua. Sebab ini sifat dia ni, sifat tauhid tau. Jadi hadis bersifat tauhid ni, dia kena lebih spesifik lah. Dari mana dia ambil kan. Dia kutip daripada mana. Jadi siapa yang perawi yang menyimpan hadis ni. Jadi kita nak tahu juga mantan penuh dia ni. Hadis qudsi ni. Nabi bercakap dengan siapa. Siapa yang bertanya. Kan. Itu latar belakang hadis tu kita kena tahu juga. Okey, sama juga dengan ayat Quran. Dia datang dengan sebab.
Dia tak turun, 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 turun macam tu saja. Dia ada sebab dia turun. Itu kerana memang masa 22 tahun tak salah saya, Quran diturunkan sepenuhnya. Sebab dia mesti ada kejadian ayat tu akan turun. Setiap ayat turun, dia mesti ada sesuatu telah berlaku dan Nabi diturunkan wahyu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey tuan. Jadi dekat sini kan berkenaan tadi dengan hadis. Dia tulis sini. Jadi kita tak tahu mana usul hadis ni. Kan manusia itu adalah rahsiaku dan aku adalah rahsia manusia itu sendiri. Okey. Jadi aku dekat sini pula siapa ni? Ini hadis ya. Ini siapa ni? Aku ini. Pasti Tuhan, Allah. Kan? Okey. Jadi tengok ini dia petik ayat Quran. Dekat sini dia tahu surah apa, ayat berapa kan? Okey. Kita cubalah bacanya. Sesungguhnya kami adalah lalai tentang ini. Okey. Dia dia ayat ni tak ada masalah. Kebanyakan ayat-ayat Quran yang dia petik-petik ini sebenarnya tidak sangat straightforward lah dia panggil kan. Terus. Tapi dia ada dipanggil tafsiran dia ni sendiri ni. Bahagian ni contoh. Tafsiran kepada ayat-ayat ni. Dia ni. Ni yang kita baca kalau betul-betul memang tak ada disiplin ilmu langsung. Seolah-olah dia tafsir sendirilah ayat ni. Kalau kita teliti betul-betul, ni saya tak nak ulang lah kan sebab topik saya, tajuk dia aku kan. Cuma saya nak sikit terangan tentang ayat-ayat yang Quran yang selalu diorang petik ni kan. Tak ada bukti langsung tentang apa yang dia nak cuba terangkan ni. Kalau kita baca betul-betul, ayat-ayat ini lebih straightforward je. Senang faham. Dia bukan jenis ayat yang susah faham. Ayat-ayat Quran yang susah faham hanya berapa persen saja. Yang lain semua terang. Tak perlu ada penjelasan besar. Daripada terjemahan saja kita dah faham apa maksud dia. Sebab Quran ni dia buat untuk semua orang. Bukan untuk orang pandai saja. Bukan orang ilmu tinggi saja. Jadi semua level manusia yang taraf IQ ke, taraf akal dia ke, setinggi mana, sebodoh mana, mampu membaca Al-Quran tu dengan kefahaman dia. Okey, contoh kita orang Melayu yang tak reti berbahasa Arab kan. Jadi kita baca terjemahan dia dulu. Okey, untuk lebih faham apa maksud terjemahan yang ditulis pada ayat tu, kita kena baca tafsir. Okey. Tapi sebagai orang awam ataupun yang tak pandai baca Quran, dengan membaca terjemahan saja pun kita dah boleh dapat faham apa maksud ayat tu sebenar-benarnya. Tapi datang orang-orang macam ni, dia ayat-ayat Quran ni dia manipulasi kepada kehendak dia untuk menepati cita rasa dia, untuk menunjukkan apa yang dia kata tu adalah benar. Itu masalah dia ya. Dia menggunakan ayat Quran. Sebenarnya ayat Quran tu tak ada. Kalau kita baca sebagai orang yang tak tahu berbahasa Arab atau tidak mahir apa-apa ilmu cabang untuk menafsir Al-Quran, kita boleh dapat dengan akal yang waras kita faham ayat Quran tu apa maksud dia. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah tuan, kita sambung balik dengan ini apa itu syariat hakikat makrifat pada part 4.
Yang ni orang ni dia nak terangkan lah. Okey, jadi tak apalah. Kita just tengok je. Okey, dia kata sini. Bercerita mengenai cara makrifatullah, tidak aku capai di tahap ini lagi. Tetapi sedikit sebanyak aku simpan dari guru-guru serta sahabat. Okey. Ni dia claim disclaimer kan. Okey. Jadi yang dia claim ni dia sebenarnya tidak sampai pun tahap ni. Inilah kebanyakan kita kat sini lah ni sebenarnya. Samalah dengan dia ni. Tapi dia cukup pula pandai nak tulis-tulis ni. Jadi kalau dia ni tidak mencapai standard untuk menerangkan orang dengan klik, dia telah menambah kekeliruan kepada orang lain pula. Dia sendiri pun tak berapa mahir dan cuba nak mengajar orang pula. Tengok. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita semua. Sebab orang-orang macam ni ramai. Mana-mana kedai-kedai mamak, tempat-tempat yang ni akan berbual hal-hal ni. Okey, tengok apa dia tulis ni. Cara perjalanan makrifat inilah ialah satu jalan yang pernah dilalui dan dialami oleh para wali dan para alif billah dan aulia, nabi serta rasul. Ini pendustaan ni. Ini sangat dusta. Kau pasti ke para ni suatu ayat ni mungkin kan? Satu dia tulis perjalanan makrifat mungkin ialah satu jalan. Mana ada tuan-tuan bagi tahu saya lah. Dalam sejarah hidup tuan sampai hari ni, mendengar para nabi yang dalam Quran ataupun dalam Bible ataupun dalam perjanjian lama, nabi mengajar makrifat yang kita baca yang diorang tulis ni. Nabi mana mengajar ni? Rasul mana pula mengajar ni? Ya, ini pendustaan ni ya. Ni. Dia orang-orang macam ni sangat ni. Ni Arif Billah dia kata ni. Dalam Quran ada perkataan ni, Arif Billah, wali Allah ada. Perkataan wali Allah dengan Arif Billah ni, dua-dua ada. Tapi tak ada pula merujuk mengatakan ada orang ni makrifatullah. Hakikat, tasawuf, apa semua. Ini satu klaim yang tak berasas lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, ni lagi satu dia tulis. Seseorang yang ingin menuju ke jalan makrifat kepada Allah, ini harus menjalani latihan dan peringkat jalan hakikat dan jalan hakiki ada. Okey. Saya tuan tengok. Ni dia claim tau. Tapi dia cakap dia sendiri tak pernah tidak mencapai tahap ini. Ini sekarang dia kata macam mana nak buat pula? Macam mana nak capai ni? Ni ada latihan dia cakap. Peringkat perjalanan hakiki. Kerana jalan hakiki ada pandai pula dia tulis kan. Jadi macam mana? Macam contohlah seorang doktor gigi boleh mengajar anak murid sebab dia dah jadi doktor gigi. Dah pernah cabut gigi. Tukang paip. Dia dah pernah buka paip, sambung paip. Bolehlah dia ajar itu. Ini orang yang dia claim sendiri dia kat sini. Dia tidak aku capai tahap ini. Tapi nak mengajar. Orang makrifat akan mencongkir rahsia. Rahsia apa? Apa rahsianya? Kenapa? Apa benda rahsia?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Jadi kita terus balik ke topik aku ini kembali. Dia tulisnya carilah aku dalam aku dan aku berlindung dalam terang. Okey. Okey tuan-tuan. Nanti kejap lagi kita cuba patah balik ke sini ya. Okey. Berkenaan dengan yang tadi. Mengenal diri, mengenal Tuhan ni. Okey. Sebentar ya. Okey tuan-tuan. Dekat sini pun ada juga yang website yang cuba mempertikaikan seperti saya lah. Kat sini tuan-tuan boleh tengok dan baca-baca. Banyak sebenarnya. Pandangan kita ni Melayu kan, malas membaca. Kita mengaku je lah. Yang kita suka senang bersembang je kan. Cuba kita banyak baca, jadi kita dapat dua sumber. Kat sini pun macam-macam. Ni ada telefon, ada top up, beli kredit, sibuk layan TikTok, YouTube, ada benda berfaedah macam ni tak nak baca. Sekarang kalau tak nak baca, kita pun masih ada kuliah-kuliah ataupun para ustaz yang pro kepada apa penjelasan yang betul tentang hakikat dengan makrifat ni. Tak, kita maksudnya kita perlu ambil dua sumber sebelum buat keputusan benda tu betul atau salah. Okey. Ni saya nak tunjuk sini satu lagi kan. Dia kata terbukanya sendiri, membuka dengan sendiri, dibukakan oleh guru yang berpengalaman. Apa maksud dibuka? Yang tu okey. Ni macam-macam lah. Dalam bila kita berbual-bual dengan orang ni, tapi dia tak ada tunjuk pun buku-buku dia. Apa dia baca daripada siapa, apa semua kan. Itulah dia. Jadi dekat sini susah kita nak cakap yang benda ni boleh diajar secara formal dan betul. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, selalu dia ceritakan ni tau. Guru yang berpengalaman. Salah satu perkataan guru berpengalaman ni dia panggil guru mursyid. Bila kita berdialog dengan dia orang, dia kata dia nak cerita banyak dengan kita. Dia sembang dia kata nanti dia kata kau carilah guru mursyid. Sebenarnya nak suruh kita belajar dengan dia tu. Guru mursyid. Okey, dari pengalaman saya tak ada satu pun guru mursyid yang ada. Guru mursyid yang mana ni? Kan? Okey. Jadi bila kita sebut engkau ada guru mursyid tak? Dia sendiri pun tak ada. Dia sendiri pun tak ada. Dia sibuk nak suruh kita cari guru mursyid. Dia pun tak ada guru mursyid. Jadi apa yang dia sembang? Aku datang untuk membawamu pulang. Okey. Aku ni siapa? Mu ni siapa? Okey. Tulis sini ternyata Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu mengajar kita untuk berbicara. Okey. Aku ni sekali kita baca, maksud dia ni aku ni tentulah Allah. Dan membawamu ni kitalah pulang. Jadi apabila ayat ni aku datang membawamu pulang ni datang daripada mana ni? Ayat ni datang daripada mana? Al-Quran ke? Hadis ke? Yang diorang ni suka-suka tulis macam ni. Kenapa? Tak, sebab diorang tak ada sebenarnya. Orang-orang macam ni tak ada sensitivity pun. Itu pasal dia suka-suka tikut ayat-ayat macam ni. Mana mungkin kita tulis macam ni kan? Ini kan kalau kau buat macam ni, kau mengatakan Allah berkata ni, aku datang. Takkan
siapa yang cakap ni? Cikgu dia, guru dia, bapa dia, tok dia. Ni, aku ni, saudara dia. Mu ni dia lah, aku lah, kita lah. Ni, siapa-siapa ahli saya jumpa tak dapat jawab ni. Ni, kalau perkataan macam ni semua sebenarnya kalau yang ada perkataan aku mewakili Allah ni semua ayat Quran. Katalah wahai Muhammad, aku ini itu kan macam tu lah maksud saya. Tu ayat Quran tu. Ni ayat mana dia ambil ni? Sekarang yang saya nak pertikaikan tentang aku itu, inilah ayat-ayat ini. Kan? Carilah aku di dalam dirimu. Siapa ni? Ni ayat Quran ke apa? Siapa yang beritahu dia? Konon, ni mungkin saya bayangkan lah. Dia cakap dengan dalam mimpi ke apa ke. Ada satu macam ni orang ni. Orang ni cakap, carilah aku di dalam dirimu. Macam tu ke? Ni yang saya petikai yang sekarang ni, dialog-dialog ini datang dari mana? Sedangkan Tok Guru besar dia, Ibnu Arabi, Al-Jili, kan? Abdul Qadir Al-Jili ni tak pernah pun tulis macam ni. Bila time sampai kat Nusantara, macam ni pula jadi dia. Kenapa? Ni. Kalau kita baca Hamzah Fansuri, ni dia ada ni. Ni, Martabat 7. Hamzah Fansuri ni banyak guna ni. Suka hati kita nak guna-guna ni ayat ni. Carilah aku dalam dirimu. Dialog ni. Aku datang untuk membawa. Siapa cakap ni dengan siapa? Siapa cakap dengan siapa? Kalau ini ayat Quran, tulislah ayat berapa? Surah apa? Kau ambil daripada ayat penuh ke? Atau sebahagian daripada ayat tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah tuan-tuan. Jadi apabila kita masih lagi dalam tajuk aku ni, yang yang membawa perkataan diri aku tu kepada diri, kan? Dia ada dua lah. Satu, dalam ayat tadi tu maksud carilah aku, dan dalam aku tu maksudnya seperti satu yang tadi kita baca ialah insan, aku yang satu lagi adalah Tuhan. Tapi dia nak menunjukkan tentang diri, diri. Aku tu akan membawa, tadi ada dua aku, satu aku yang mewakili Allah, satu lagi aku mewakili insan kita, dan kedua-dua ni bercantum yang dipanggil ni seolah-olah aku ada dalam dirimu, macam tu, ke dalam diri, kan? Tak biasa dengar tak? Itulah pihak yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Dua dalam satu. Tapi dia ada satu lagi, Trinity pula. Ni ciri-ciri yang menuju kepada menuhankan Nabi Isa. Okey. Lepas tu, dah diri tadi. Tadi dia kata, carilah aku dalam akulah, aku ni lah, aku ni, situ macam-macam aku. Dan membawa kepada perkataan ni pula, ayat ni, barang siapa mengenal dirinya lah saya mengenal akan Tuhannya. Ni soalan saya, dari mana ayat ini datang? Tak ada. Alhamdulillah. Siapa yang ungkap benda ni? Nabi pun tak pernah cakap ni.
Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun tak pernah cakap macam ni. Ayat Quran pun tak ada ni. Ni, ayat Quran. Ayat Quran pun tak ada suruh kita kenal diri ni. Tak. Ni cuba tajuk ni. Ada dia tulis ayat Quran. Tak ada kan? Kalau ada sekalipun, sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tak ada. Yang Allah tulis dalam tu, kenal ciptaannya. Dia suruh kita tengok bulan, bintang, matahari. Okey, maksud mengenal diri ni, okey apa? Diri macam mana ni? Apa? Perangai ke? Okey. Apa? Mengenal diri ni apa? Topik dia kecil je. Kan? Dia mengenal nafsu lah. Okey. Tapi kalau kita balik kepada ayat Quran yang mengatakan Allah, tidakkah kau lihat mata, mana mengenal, mana kita mengenal matahari, kan? Bulan, bintang, gunung, kan? Jadi apa makna daripada kehebatan gunung, kehebatan matahari, itulah dia. Jadi kalau mengenal diri, sepatutnya yang sepatut Allah mengatakan tidak tahu kau lihat, makna kalau kita melihat kepada diri pula, maknanya lah ciptaan ni lah. Makna mata kita, telinga, tangan, jantung, perut, senang berak, senang kencing, itu pun dah cukup. Sangat luar biasa. Daripada situ kita membesarkan Allah Ta'ala, bersyukur. Alhamdulillah. Tapi mengenal yang diorang cerita ni lain. Dia cerita bab nafsu. Dia tak cerita pun pasal jantung, buah pinggang, paru-paru. Lagi dia banyak cerita mengenai diri ni, lagi banyak dia rokok dihisap. Kalau kat kedai-kedai berterabur, potong-potong rokok, kotak rokok, buang-buang sampah-sampah. Tu orang kena diri tu. Ya. Jadi dekat sini, mengenal diri yang diorang cerita ni tak sama dengan apa maksud yang Allah Ta'ala tidakkah kau lihat seperti gunung, laut, matahari, bulan, bintang. Sebenarnya kalau kita tengok apa riwayat-riwayat dalam apa cerita-cerita pasal kisah para nabi, para nabi ni semua banyak tengok ke langit, termenung seorang. Dia tak mengenal diri dia. Dia mengenal kebesaran Tuhan. Dia tengok langit, bintang yang jauh ke atas tu, macam mana dia bergerak, apalah ada kat atas tu. Itu sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Bukan dia nabi lahir-lahir nabi, tak ada. Dan nabi-nabi ni pun tak ada guru. Dia tak ada belajar ni guru-guru ni. Tapi adalah para nabi yang bapa dia nabi, atuk dia nabi, ada. Tapi tak ada sejarah dalam Quran pun atau hadis nabi mengajarkan, macam contoh Nabi Ibrahim mengajar kepada Ismail, mengajar kepada yalah, banyak lagi nama anak dia Nabi ada. Lupa pula anak dia seorang. Yang Nabi Yaakob tu kan, punya bapa. Tak ada. Nabi Muhammad sendiri pun ada tak guru mengajar? Tak ada kan? Dia tak mengajar, dia tak belajar pun dengan, katalah masa tu ada tok guru bangsa Yahudi, bangsa Kristian kan? Tak ada pun. Dalam mana-mana sirah yang katakan Nabi jumpa tu, belajar tentang itu. Itu kelebihan luar biasa yang Allah nak sampaikan, sebab apa Nabi tak pandai menulis,
tak pandai membaca, tak belajar dengan mana-mana tok guru Kristian, Yahudi. Sebab nanti orang cakap dia buat Quran tu dia cipta sebab dia belajar daripada tu dan dia olah balik apa-apa yang diterima daripada para ulama-ulama Kristian dengan Yahudi ni. Itulah tujuan Allah Ta'ala buat macam tu. Supaya Nabi Muhammad tidak boleh dituduh dia mengeksploitasi atau menambah apa yang dia terima daripada tok guru dia, daripada Kristian ataupun Yahudi. Sebab dalam Islam, dalam Quran ni kebanyakan kira apa yang ada dekat dalam Bible pun ada, apa ada dalam Taurat pun ada. Itulah tujuan dia. Jadi tak ada siapa pun dalam sejarah Nabi sampai ke Adam suruh mengenal diri. Yang kita faham melalui Quran dengan mengenal diri yang dia orang cerita ni. Dia orang cerita nafsu, martabat ada jenis lamawa, marawah, kan dia tambah lagi mardiyah, radiyah, kamaliyah, kan. Tapi perangai macam tu juga. Konon dah khatam nafsu tu, bab nafsu. Mencarut pun tak tinggal. Rukuk tak tinggal. Lagi kencang dia cerita, lagi berdesuk rasa rukuk tu. Okey, baiklah tuan-tuan. Kita kembali pada topik tadi balik, aku. Jadi banyak perkataan-perkataan yang kita boleh jumpa berkenaan dengan dialog-dialog aku ni. Jadi daripada sudut yang saya nampak, benda tu tidak betul lah. Kerana ayat-ayat ni seperti membawa maksud Allah yang berkata. Pada saya, kita tak boleh terima ini sebab dalam Quran tak ada. Tak ada pun yang dia kata apa semua, tak ada. Tak pernah wujud ayat-ayat Quran yang berkata gitu. Jadi itu sajalah yang saya ingin sampaikan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.